Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita bertemu untuk kita membincangkan hadis yang ke-14 daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Jadi hadis yang ke-14 ni yang disusun di pengarang, diletakkan tajuknya apakah sebab kebinasaan seseorang. Ya. Bagaimana hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita di antara sebab yang menyebabkan seorang itu binasa. Ya, hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun la yaslamu li dhi dinin dinuhu illa man haraba bininihi min syahikin ila syahikin wa min hujrin ila hujrin fa in kana dhalika kadhalik lam tunalil ma'ishatu illa bi sakhatillah. Ya, kadhalika lam tunalil ma'ishatu illa bi sakhatillah fa idza kana dhalika kadhalik kana halakur rajul ala yaday zawjatihi wa waladihi, wa waladihi. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا وَلَدٌ كَانَ هَلَاكُهُ عَلَى يَدَيْ أَبَوَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَانِ كَانَ هَلَاكُهُ عَلَى يَدَيْ قَرَابَتِهِ أَوِ الْجِيرَانِ قَالُوا كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُعَيِّرُونَهُ بِضِيقِ الْمَعِيشَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُورِدُ نَفْسَهُ الْمَوَارِدَ الَّتِي yuhliku fiha nafsah, rawahul Baihaqi. Itu hadisnya. Jadi kita lihat kepada maksud ataupun pengertian hadis ni. Ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya kecuali apabila dia lari membawanya dari puncak satu gunung ke puncak gunung yang lain, dan dari satu gua ke gua yang lain. Apabila zaman itu telah tiba, maka segala mata pencarian pendapatan hidup tidak dapat diperolehi kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hal ini telah terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah disebabkan dia mengikut kehendak isteri dan anak-anaknya. Kalau dia tidak memiliki isteri dan anak, maka kebinasaannya disebabkan mengikut kehendak kedua-dua orang tuanya. Jikalau kedua-dua orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka kebinasaannya disebabkan dia mengikuti kehendak keluarganya atau mengikuti kehendak tetangganya. Sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud perkataan engkau itu? Iaitu kebinasaan seseorang kerana mengikut kehendak isteri atau anaknya atau orang tuanya atau keluarganya atau kerana jiran tetangganya. Lalu Nabi SAW menjawab, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidup. Maka ketika itu dia terpaksa menceburkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Riwayat Baihaqi. Ya, muslimin dan muslimat rahmatullah, ya, bagaimana Nabi SAW memberi peringatan kepada kita untuk kita berjaga-jaga, berhati-hati dalam kehidupan kita, supaya kita beringat dalam segenap tingkah laku kita, termasuk dalam kita mencari rezeki, ya, untuk menyara kehidupan kita. Maka mestilah kita mencari melalui
sumber yang halal atau mendapatkan daripada sumber yang halal, mendapatkan dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Ya, talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal adalah merupakan suatu kefarduan, suatu kewajipan ke atas setiap orang Islam. Jadi bagaimana Nabi sebut dalam hadis ni, yang menyebabkan manusia itu binasa. Kadang-kadang kerana ahli keluarga sendiri, yang menyebabkan seorang itu binasa. Kadang-kadang disebabkan oleh jiran tetangganya, menyebabkan seorang itu binasa. Yang mana kalau kita lihat, disebutkan oleh pengarang kitab kita ni, apa yang disebutkan oleh Nabi ni adalah sesuatu yang benar. Benar sekali katanya. Sabda Rasulullah SAW ini. Ramai orang yang mengetahui perkara-perkara yang diharamkan dalam agama, namun kerana mengikut kehendak orang lain. Kerana nak memenuhi kehendak isteri, nak memenuhi kehendak anak-anak, nak mengikut kemahuan atau kehendak ibu bapa, kehendak ahli keluarga yang lain, mengikut kehendak jiran tetangga, maka seorang itu menceburkan dirinya dalam jurang kemaksiatan, demi untuk memuaskan orang yang ada di sekelilingnya. Sedangkan kalau kita lihat dalam apa-apa pun, kita mestilah mengikut syariat, patuh hanya kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Itu adalah merupakan kepatuhan yang mutlak. Adapun kepada orang lain, tak kira sama ada ibu bapa, anak, saudara mara, sahabat handai, jiran tetangga, ianya adalah terbatas hanya dalam perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Sebagaimana disebutkan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh untuk seseorang itu taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Khaliq, pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan segenap apa pun, yang kita hendak lakukan, mestilah kita berpandukan kepada Al-Quran, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya hidup kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Sekiranya kamu berpegang kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Itulah kitabullah, Al-Quran Al-Karim, wa sunnata nabiyyi, dan sunnah nabinya, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kehendak orang lain, ianya tidak bercanggah dengan agama, tidak bercanggah dengan syariat, maka tidak mengapa untuk kita mematuhinya atau tidak mengapa untuk kita mengikutnya. Tetapi sekiranya ia bercanggah dengan syariat, walaupun ia datang daripada sesiapa, maka adalah menjadi suatu kesalahan untuk kita melakukannya. Apatah lagi disebutkan dalam hadis ini, difokuskan tentang pencarian pendapatan. Bagaimana manusia menilai kepada seorang. Akhir zaman ini, manusia melihat kejayaan seorang itu dengan banyaknya harta, mewahnya hidup, maka dilihat seorang itu adalah merupakan seorang yang berjaya. Sekiranya seorang itu tidak banyak harta, tidak ada harta, maka dianggap seorang itu adalah merupakan seorang yang gagal. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berjaya ialah orang yang mampu melahirkan sikap takwa dalam dirinya dengan patuh segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti segala tunjuk ajar yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, tips bagi seorang itu berjaya,
ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan ikutilah kejahatan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Kerana kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan yang kamu lakukan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, berakhlak dengan manusia dengan akhlak baik. Dalam hadis ini Nabi sebut 3 perkara yang merupakan tips, di antara tips bagaimana untuk kita menjadi orang yang berjaya dan tidak tergolong di kalangan orang yang binasa, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama dengan kita meniti kepada hadis-hadis peristiwa akhir zaman ini, terutama kita yang berada di akhir zaman, ya, di kalangan umat Nabi SAW yang hidup di akhir zaman ini, yang di sana banyaknya fitnah-fitnah yang kadang-kadang manusia tidak tahu untuk meletakkan dirinya di mana. Jadi untuk kita meletakkan diri kita dengan betul, memposisikan diri kita dengan betul, maka mestilah kita berpandukan kepada panduan agama, iaitu Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.